Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan bincangkan mengenai tajuk saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan persekitaran. Kita lihat dulu beberapa istilah yang perlu kamu tahu berkaitan dengan tajuk hari ini. Habitat, iaitu tempat tinggal semula jadi organisma. Spesies, iaitu satu jenis organisma. Populasi iaitu sekumpulan organisma yang sama spesies. Komuniti, beberapa populasi organisma yang berbeza yang hidup bersama. Ekosistem pula adalah beberapa komuniti yang hidup bersama dan saling berinteraksi. Baik, sekarang kamu lihat pula peta Eyting untuk melihat apakah itu keseimbangan ekosistem. Dalam suatu ekosistem ada beberapa organisma yang saling bersandaran dan berinteraksi antara satu sama lain. Dalam ekosistem ini juga terdapat air, tanah, udara, cahaya dan ekosistem ini berada dalam keseimbangan jika tiada gangguan dari luar. Dan ekosistem ini berada dalam keadaan harmoni. Sekarang kamu lihat pula contoh suatu ekosistem di kawasan kolam. Dalam kolam di sini terdapat beberapa organisma seperti rumpai air, teratai, ikan-ikan kecil, ikan besar, kura-kura, katak dan pepatung. Kita lihat keseimbangan ekosistem di kawasan kolam. Terdapat beberapa komuniti haiwan dan tumbuhan. Contohnya seperti ikan-ikan, beberapa ekor kura-kura, pepatung, pokok-pokok teratai dan rumpai air. Semua organisma ini saling berinteraksi sesama mereka. Contohnya seperti katak makan pepatung, ikan besar makan ikan kecil makan rumpai air. Selain daripada itu, organisma ini juga berinteraksi dengan udara, air, tanah dan cahaya. Kamu perhatikan lagi sekali contoh ekosistem di kawasan kolam ini. Cuba kamu fikirkan, apakah yang akan terjadi sekiranya semua ikan kecil mati? Apakah yang akan terjadi sekiranya semua rumpai air mati? Dan apakah yang akan terjadi sekiranya air dalam kolam tercemar? Jika ikan-ikan kecil mati, ikan besar kehilangan sumber makanan. Jika rumpai air mati, ikan-ikan kecil kehilangan sumber makanan juga. Dan jika air kolam tercemar, habitat haiwan dan tumbuhan dalam kolam akan terjejas. Sekarang kita perhatikan pula penyesuaian hidupan di kawasan-kawasan tertentu. Baik, dalam gambar ini, cuba kamu lihat penyesuaian hidupan di gurun. Haiwan dan tumbuhan yang terdapat di kawasan gurun
mempunyai ciri-ciri istimewa untuk menyesuaikan diri untuk hidup di kawasan gurun. Kawasan gurun ini pula merupakan kawasan yang mempunyai terlalu sedikit air. Kita lihat pula penyesuaian hidupan di kawasan tundra. Kawasan tundra ini merujuk kepada kawasan yang bersuhu sangat sejuk dan kurang hujan serta kekurangan tumbuhan. Cuba kamu perhatikan beruang kutub dan serigala kutub ini mempunyai ciri istimewa untuk menyesuaikan diri untuk membolehkannya hidup di kawasan tundra. Dan dalam kawasan tundra pula, tumbuh-tumbuhannya tidak banyak. Perhatikan pula gambar-gambar berikut. Penyesuaian hidupan di kawasan tropika. Jika kamu perhatikan, gambar-gambar ini menunjukkan terdapat pelbagai jenis haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan yang boleh hidup di kawasan tropika. Mengapakah terdapat banyak haiwan dan tumbuhan yang boleh hidup di kawasan tropika ini? Kawasan tropika merupakan kawasan yang menerima cahaya matahari yang banyak dan juga menerima hujan yang banyak. Jadi, keadaan ini membolehkan pelbagai tumbuhan hidup dengan subur di kawasan tropika. Tumbuh-tumbuhan yang banyak ini membolehkan pelbagai haiwan hidup di kawasan ini. Baiklah, cikgu harap kamu telah memahami berkenaan dengan saling bersandaran antara organisma dan alam sekitar.